Okey, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Seperti yang dijanjikan, isteri saya ada hari ini untuk kita live. Okey, Ustaz. Sebelum tu, Assalamualaikum dulu semua. Assalamualaikum. Ustaz, hari ni office saya cuti hari ni bagi cuti kat staff. So dia kena buat kerja banyak manual jugalah hari ni. Ustaz lah, tunggu Ustaz lah. Mana? Cakap live ke? Dah live dah. Akhirnya, tu dia. Akhirnya ramai peminat menunggu. Datin Sri datang. Makan dulu makan. Punya nervous ni, sebenarnya nervous. Banyak coklat ni. Okey, Ustaz, apa saya nak suruh saya punya staff semua share live dulu. Okey, kita tunggu macam biasa, kita tunggu viewer semua dulu, ada 20 orang. Okey, tak apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ali Edi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Asmanura Azam. Waalaikumsalam. Okey, kita tunggu bagi lagi 10 minit 15 second, lepas tu kita start live tu dia, isteri saya nak promote minyak kami massage lotion. Nampak ke? Kamera tu. Salah. Sorry lah newbie. Tak nampak dia kena dekat sikit. Macam ni. Amat. Sama je. Tak, bukan. Saya tunggu dia fokus tak. Tunggu dia autofocus. Kita lihat autofocus tu. Coming. Massage lotion. Okey, kami massage lotion dah ready dah, semua stok dah. Boleh start untuk order ya. Masuk pula. Allah. Kanteng design apa? Sat dia punya kita punya kamera tergendala sekejap. Minta maaf, saya kena atur balik. Sorry semua. Sedap mas. Memang macam pakai lotion. Okay, sorry semua. Okay, on balik. Okay, kita start dah 3 minit dah. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, hari ini saya menjemput isteri saya sendirilah. Dikenali sebagai Aisyah Zamri, untuk berkongsi pengalaman. So kalau mana ada soalan-soalan, dia ni seorang pengguna Hafiz selama 5 tahun dah. 5 tahun dah. 5 ke? Kita kahwin pun 6 tahun lah. 6 tahun dah. 6 tahun ke 5 tahun? Kita kahwin 2014 dah. 6 tahun dah kami kahwin. Tapi kami kahwin ujung-ujung tahun tu, kira 5 tahun dah. Tak ingat vlog. Okey, 6 tahun dah. Tengok tu aku dah kena marah dah. Okey, dia seorang pengguna Hafiz selama 6 tahun. Lepas tu praktis MBB ni pun on off juga. Pagi tadi dia makan kuih tiaw, lepas tu roti canai, lepas tu ayam cincau. Okey, dia tak apa, dia untuk kalau macam dia sebab tak apa, saya master dah. Sebab dia dah lama sangat. So dia tahu untuk adjust sendiri lah. Untuk adjust sendiri dia tahulah. Okey, minta saya punya isteri tolong cerita sikit isteri background macam mana daripada sakit pada awal sampai sekarang. Ustaz, sebelum tu minta ada soalan ke apa semua, ada soalan minta tanya dulu soalan. Letak saya soalan, nanti isteri saya akan jawab satu-satu. Okey, cerita. Silakan. Cerita daripada form 3 gastrik ni nak cerita? Cerita daripada form 3 gastrik apa semua, cerita sekali. Bagi semua orang clear, sebab semua orang ada sejarah sama, saya tak lari. Oh ya.
Saya gastrik ni daripada saya form 3. Saya duduk hostel. Lepas tu saya adalah pengedar Maggi. Tu suka makan junk food. Memang saya dari kecil saya tak boleh tengok. Kalau puasa tu saya tengok budak, kalau saya tengok budak makan keropok tu saya tak tahan lah. Memang saya hantu jajan lah, senang orang kata kan. Lepas tu start saya kena tu saya form 3. Saya bangun tidur, saya rasa macam kenapa pusing-pusing ni rumah. Lepas tu aunty saya kata, oh baring. Ni sebab bangun mengejut ni. Dia kata bangun mengejut kan. So saya macam okay, saya pun biar je lah. Okay, sampai saya form 4, form 5 start masuk U paling teruk sekali. Start tu lah dah makan macam-macam jenis ubat gastrik. Lepas tu saya minum susu. Doktor kata minum susu. Tu hari-hari saya minum susu. Saya bawa satu kotak susu tu. Kalau kawan-kawan yang kenal, diorang panggil saya, memang saya akan bawa bekal satu kotak susu Dutch Lady tu yang besar tu. Saya akan bawa pergi kelas dengan ayam goreng. So saya akan sentiasa minum susu dan bawa makanan. Dalam beg saya tu akan penuh jajan dengan coklat apa semua. Memang dah doktor kata saya kena sentiasa makan. So saya akan sentiasa makan dan pastikan sentiasa ada bekalan makanan walaupun sebiji coklat. Gula-gula. Sepanjang kelas saya, sebab saya belajar design, so sepanjang kelas tu saya akan make sure kalau macam saya rasa lapar sikit, saya akan makan gula-gula. Macam lapar sikit je makan gula-gula. Lepas tu ngantuk sikit makan gula-gula. Gula-gula tu sentiasa ada dalam beg saya dengan coklat. Apa lagi? Lepas tu start tu saya gastrik yang macam bila sakit sikit tu memang berguling-guling lah. Lepas tu bila bangun pagi sampai saya takut nak bangun. Sebab bila saya bangun, saya buka je mata saya akan jadi silau dan saya akan rasa rumah ni pusing sampai saya tahap saya semester break. Masa semester break tu saya tidur rumah makcik saya muntah. Mana nak muntah lah masa tu kan. Adik saya kata, masa tu dia kecil lagi sebab saya jaga dia kan, mak dia kerja. Kak Ngah janganlah mati. Janganlah mati. Kak Ngah kenapa ni? Sebab dia memang panik. Saya pun panik je. Macam tak tahu kenapa apa jadi kan. So saya tak boleh nak bangun. Saya merangkak nak pergi toilet tapi tak sempat. Saya memang hari-hari akan jadi macam tu. Dan sampai saya kahwin kot, baru saya tak percaya suplemen ni. Saya bukan orang yang percaya suplemen sebab saya memang 100% pergi hospital, keluar masuk hospital, masuk darah. Lepas tu buatlah macam-macam kan. Dengan ubat ni memang saya bergantung sepenuhnya kepada ubat. Dan orang suruh saya minum tu lah, minum ni herbs apa benda semua. Lepas tu buat apa, junior saya ajar saya timun apa yang blend tu jadi apa? Jus. Jus timun. Saya pun minum lah hari-hari. Lepas tu memang jadi tak tahulah, jadi saya cepat marah, cepat nak mengamuk. Lepas tu saya ambil ubat tidur adalah wajib. Saya wajib ambil ubat tidur, kalau tak saya tak boleh tidur. Dan bila saya ambil ubat tidur, saya tidur pukul 3 pagi, 2 pagi, 2 ke 3 pagi, 1 pagi kadang tu saya dah bangun dah balik. Lepas tu saya tak boleh tidur dah. Bagi saya bagus lah benda tu sebab saya student. So bila saya boleh bangun tengah malam, saya boleh tahajud. Lepas tahajud saya boleh buat apa, work, boleh buat design sampai habis apa semua, sampailah kelas bermula. Saya pergi kelas. Makin lama makin jadi tak betul lah kan. Rasa kita jadi mood cepat nak marah. Macam dia tahulah mula kahwin tu saya jangan silap sikit, aku tengah lapar ni lah, memang kena marah. Dia jadi monster. Saya memang akan bertukar. So kalau macam terutamanya saya memang tak tahan lapar. Lapar je nak marah. Lapar sikit pun nak marah. 91 dah. Ada 91 orang tengok V live ni. Tak tengok. Janganlah nervous ni. Lepas tu apa, dia bagi saya minum Halfai tu, saya rasa macam
betul je mamat ni entah apa benda dia bagi aku minum ni. Lalu saya pun minum lah kan. Pasal sayang punya pasal kan, macam tak minum kan kita apa pula kan, jaga hati. So minum. Saya okey pun tak adalah tiba-tiba okey kan. Sebab masa tu tak tahu pun jaga-jaga makan ni apa semua, makan juga. Makan lah apa nak makan macam biasa lah, makan Maggi lah apa benda apa semua. Hari-hari saya akan makan 2 biji donat besar ni. Kalau siapa biasa beli dekat Starbucks, dia ada donat besar tu kan, satu donat besar yang ada gula tu, memang itu kewajipan saya. Kalau pergi kerja saya akan bawa. Saya akan makan donat tu 2 biji. Dan break saya akan makan pizza dekat KLCC tu, sebab saya dulu kerja kat KLCC Canon. Pizza tu besar ni kot, lepas tu saya tambah cheese lagi. Dia boleh tambah cheese lagi. So shocknya dekat lepas tu saya memang setiap hari saya break saya akan makan pizza sebab dia murah, dalam RM10 macam tu kot, dekat level 2 kat SCC, siapa pernah pergi. Lepas tu pagi saya makan donat 2, break saya makan pizza pula. Lepas tu saya akan minum air coklat. Tu kewajipan saya hari-hari lah. Sampai kita orang kahwin, dia bagi Alfai tu baru saya start minum tu macam okey tak apa. 3 bulan pertama. Okey, Sat. Sebelum tu waktu mula kahwin berat badan berapa? 40 berapa? 48? 50. 55. Berat badan 55. Gemuk pendek, orang panggil saya bonsai. Sebab dia makan banyak tepung. Makan banyak tepung memang jadi gemuk, tapi badan dia out. Badan out. Sebab tu saya duk pesan kat orang yang mana duk risau berat badan, saya kata senang saja kalau ni apa kita makan tepung dia gemuk balik, tapi gemuk dalam keadaan yang sangat miserable lah, sampai satu masa nanti makan tepung pun dia tak naik berat badan lah. So okey, selit balik. Okey, sambung balik cerita. Tu dia cakap bloodhead. Now bloodhead. Oh, bloodhead panjangnya. Memang panjang. Tu ada Raziman Raj. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang panjang sebab saya kena gastrik ni daripada umur saya form 3 berapa? 15. Sebab apa? Family saya bukan orang senang kan. So memang benda jajan-jajan Maggi tu benda common lah dalam family saya. Lepas tu apa tadi ya? Start minum Alfai. Start minum Alfai tu 3 bulan pertama tu saya mula-mula minum. Siapa pernah minum kan? Mula-mula minum tu you punya najis tu macam dia bertali. Rasa macam tak ada habis ni, rasa macam nak kena tarik. Tak ada jadi bertali. Jadi bertali. Bertali panggil bertali. So dia macam nak kena tarik tau daripada bontot tu. Mana nak cakap. Tapi macam tu lah, dia jadi macam nak kena tarik daripada bontot sebab dia tak keluar habis. Macam benda apa ni, macam saya jadi takut masa tu. Macam sebab first time saya ambil suplemen adalah Alfai. So 3 bulan pertama tu macam-macam benda lah saya rasa macam peliknya rasa badan ni, macam ni semua Alfai lah ni. Ni mesti minum Alfai ni. Sebab selain tu saya makan ubat gastrik apa benda tak lupa dah nama, tapi colour hitam, colour pink, colour putih. Lepas tu yang cair semua yang macam-macam benda lah, yang cucuk pun ada kot. Sebab saya selalu masuk air. Masuk drip, cucuk drip. Masuk drip. Okey. Memang hospital tu sahabat baik saya lah, sebab tu saya tak percaya suplemen. So start minum suplemen tu dia jadi macam tu pula. Minum Alfai tu jadi najis tu sampai nak kena tarik daripada bontot kan, macam daripada lubang bontot tu kena tarik. Dia macam apa benda aku minum ni kan, dia ni betul ni bagi ni mati otak tu akan sentiasa fikir negatif, rasa nak bukan negatif lah, dia anxiety tu lah. Bukan. Fikir nak mati. Saya memang baik orangnya, setiap hari lah so nak taubat ni. So nak taubat ni selalu ni sebab dia fikir aku ni tak lama aku ni hidup ni nak mati ni, selalu sangat sakit ni kan. Dah bangun pagi je kita pening. Tak boleh nak, kita rasa macam atas macam naik sampan macam mana Lepas tu tekak nak tersangkut. Tekak ni rasa macam tebal, macam ada benda sampai orang kata saya pula belajar kat Kelantan. So kita orang macam kamu ni kena buatan orang kot. Sebab dia rasa tekak ni macam ada something terlekat macam mana entahlah. Lepas tu 3 bulan tu saya minum Alfai.
berat badan turun dalam saya minum Satu lagi, kencing kerap. kerap pergi toilet. Kejap-kejap nak buang air. Lepas tu saya mula dah kata ni produk ni mengarut ni nak saya pernah stop juga. Mula-mula minum tu kan. Kata kat dia minum. Tapi padahal tak minum sebab duk pergi toilet selalu. Lepas tu rasa macam pelik, badan rasa pelik lah sebab kita first time ambil benda yang kita tak pernah ambil dan fiber pula kan. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Jadi nak buang air tu je lah peliknya. Jadi buang air kencing. Tapi dia masa saya ambil, sebab saya baca kat kotak tu dia kata pagi dengan malam. So saya ambil tapi saya sebab takut saya ambil setengah pagi, setengah malam. Dan setiap hari saya buat benda yang sama selama 3 bulan. Lepas tu baru okey. Saya boleh bila saya dah boleh bangun dengan happy, okey boleh bangun pergi kelas, pergi menjahit, pergi meniaga apa semua. Boleh jumpa customer apa semua. Sebab saya buat saya buat perniagaan online. Jual apa? Jual baju. Jual tudung, jual baju, jual macam-macam lah kan. Barang online ni. Lepas tu sekarang ni berniaga apa sekarang ni? Tak apa, nanti cerita. Tak apa, nanti sibuk lah. Lepas tu saya ambil masa setahun baru saya fully recover. Tak fully jugalah. Tak sangat lah. Sebab dia yelah hang makan teruk daripada form 3 makan jajan kan. Baru nak expect elok apa makan. Tapi duk marah dia lah kan. Sebab apa benda lah pelik-pelik ni. Lepas tu start dia dia kerja arkitek kot. Dia kerja arkitek lagi stres. Dah nak kena jaga diri, jaga anak lagi apa semua kan. Kalau macam dia balik tu dia kata dah makan. Dah makan dah. Tapi padahal tak makan pun. Lepas tu start MBB bila? Sama. Apa kita macam dah start kod tengok kalau kereta saya bawah tu. Kod kita blok apa. Tengok. Cakap. Lepas tu start makan bagi betul tu saya makan disuruh makan tu. Makanlah ulam-ulam apa semua kan. Tapi saya memang makan ulam. Memang saya makan pucuk kaduk, ulam raja. Lepas tu suka minum apa perempuan punya minum tu? Manjakani. Manjakani apa semua tu. Tengok dia pun sama. Pembuangan mempunyai macam tu. Memang sama. Mesti takut kan. Memang saya dulu pun mula-mula takut. Memang takut lah kan. Dan kita tiba-tiba buang air besar ke tarik pula. Dah geli kan. Nana tu, Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana, yang ni nak handle MBB kitchen ni. Okey, tiba-tiba pula. Okey, tak pasal sambung balik. Lagi nak kata apa? Lepas tu apa tak, dia kata saya tipu. Ni tipu apa? Tipu? Mana tipu? Macam tu. Tak, dia Ain kata punya penipuan. Penipuan. Okey, tajuk dia hari ni kita balik sebab tajuk dia hari ni penipuan yang dilakukan. Okey. Macam ni sekarang ni macam sebab macam isteri saya dengan Afai ni, lepas tu MBB. Okey, MBB bagi isteri saya ni dia tak spesifik sangat lah sebab saya sendiri yang monitor tengok makan macam mana apa semua kan. Okey. Cuma saya tengok dia macam mana condition badan dia. Saya sebab dia duduk dengan saya kan. Saya tahu lah macam mana. Tengok kalau rupa dia macam tak apa nak lawa sangat tu, macam ada jerawat ke apa semua benda tak sepatutnya tu. Saya tanya makan macam mana 2-3 hari ni apa semua kan. Sebab isteri saya ni dia jenis dia suka makan siap senyap. Saya pergi kerja je sekali dia mula pergi sebab ada food panda boleh order macam-macam. Itu satu hal. Lepas tu sekali dia pergi makan pulut mangga, sekali tiba-tiba sekali dia makan roti canai banyak-banyak kan. Tahu ke? Cuba cerita sikit makan roti canai hari-hari jadi macam mana. Last time saya tak ada last time tu kan, bulan lepas ke 2 minggu lepas kot. Saya expect sebab saya pun baru juga mengenali, bukan dengan MBB ni
Kira dalam setahun setahun lebih kita buat. Dia bukan 10 apa tahun. MBBB dah start lama dah. Cuma apa dia melalui penyampaian lisan ajalah yang cakap macam tu apa semua. Ambil ikut macam tu saja. Dia tak macam customer lain apa semua macam ada MBB scan macam-macam jenis. Saya sebab tok guru kat rumah. Kita macam ya je dia ni. Dia apa isteri saya ni dia jadi macam saya punya tikus makmal jugalah. Dia menjadi tikus makmal juga. Apa tak apa. Untuk Tuan Wan Syam nanti saya selepas cerita ni habis semua nanti saya jawab satu-satu untuk semua soalan tu saya akan jawab semua satu-satu Okey, apa untuk macam isteri saya ni apa dia cakap tadi Oh pasal makan roti canai. Dia macam ni. Dia kata kat saya jangan makan selalu. Jangan makan banyak kali. So saya makan roti canai tapi setiap pagi. Sekali je sehari. Mana dia makan? Mana dia makan banyak kali? Yang tu maksud dia kalau dia buat macam tu, dia makan tepung dalam apa kekerapan yang sangat tinggi lah. Tahu maksud hang ni pun makan sekali tu kira makan kerap lah hari-hari kan. Okey. Tak, yang kata jangan makan banyak kali. Dia nak jadi gembung, dia nak jadi kembung balik. Dia nak kembung jantung nak berdebar balik apa semua tu. So lepas tu kata sebab makan tepung tak apa, kita cut tepung makan balik bagi okey, SVT. Apa Fadilah FMI minta Puan Fat kita minta SVT. SVT tu saya rasa macam saya nak arwah dah. Tak tahu nak kata dia ni menangis-nangis. Okey, SVT. Saya ni tengah sakit. Bukan sakit, tak sakit pun. Saya tengah kat ward tu. Dia nangis. Lepas saya yang kena. Janganlah nangis. Isteri kot bergelantang macam tu. Mana ada? Lebih kurang lah. Tak adanya. Lebih kurang macam tu lah juga. Dia macam ni. Masa tu dia waktu tu B duk puluh buat kuih raya nak jual ke orang. Dia arkitek. Saya boring. Bila saya boring, saya nak buat something sebab saya dah biasa kerja. So saya hari-hari saya dah kita buat kuih kan, kuih raya. Lepas tu bila kita buat, kita mesti makan kan. Lepas tu bila kita makan, kita mesti makan banyak. So saya benda tu buat pula hari-hari. Start daripada tu, lepas tu dengan saya jaga baby lagi. Kira macam stres tu adalah perkara yang penting juga untuk kita kontrol. Sebab lagi kita stres, lagi perut kita kacau. Sebab you are what you eat kan. So daripada kepala tu, daripada perut tu kalau dah problem, mesti kepala problem juga. Saya makan ikut suka dengan masa tu menyusu baby, suka makan suka hati, makan kuih. Kuih apa? Kuih Arab biskut Arab. Mana ada kuih apa atau yang dibuat yang ada macam tepung kat luar tu. Biskut Arab lah nama dia. Biskut Arab yang buat kat mak tu, yang kulit putih tu. Yalah tu, betul lah. Tepung apa? Entahlah yang kena buat tepung. Ya, biskut Arab. Okey cerita. Lepas tu SVT tu super ventricular tachycardia. Jantung. Lepas tu tiba-tiba kita orang nak buka puasa kot. Jantung saya laju. Saya duduk ni boleh nampak ni baju saya ni vibrate kan. Lepas tu dia pergi hospital. Dia tembak terus kat sini sebab saya kena 3 kali shot sebab dia jadi every 5 minit. Dia orang shot, first shot dia stop. Lepas tu dia slow, lepas tu jadi, lepas tu slow, lepas tu jadi 3 kali saya kena lah. Terus tembak dekat leher terus lah kan sebab dia nak cepat. Sebab saya punya jantung masa tu 250 kan? 250 kan? Sasa. 250. Lepas tu start daripada tu barulah betulkan balik makan apa semua. Yang tu jadi pun bila? Yang tu jadi waktu Sakinah kecil. Kira 5 tahun lepas 5 tahun lepas. Lepas tu yang paling baru sekali latest. Ada ke? Latest waktu yang B melahirkan, waktu B demam. Kali kedua saya jadi tu saya kena influenza A. Kena influenza A. Saya baru bersalin. Saya kena influenza A. Masa tu lah kena.
Kena lagi sekali, kali kedua saya kena lepas bersalin. Dia biasanya jadi lepas bersalin lah. Memang dia jadi bersalin. Sebab bila hormon kacau, apa semua perubahan hormon, lepas tu kita stres dengan nak kena pergi tengok baby hari-hari, baby apa orang panggil, kuning. Lepas tu kita nak kena pergi hari-hari kan nak menghadap baby, dan kita baru bersalin dan kena bergerak hari, memang tak ada rest. Lepas tu apa ni, saya kena influenza A, kena tu daripada hospital jugalah influenza A tu. Start saya kena influenza A tu, saya jadi, masa tu saya rasa badan saya sejuk yang tak tahulah sejuk macam mana. Makan Panadol ada kan 5 minit macam tu, dia naik, dia jadi sejuk balik. Lepas tu bila pergi hospital, lepas tu start tu dia pounding lah, jantung saya laju. Lepas tu pergi hospital, buat treatment yang sama juga, tembak tu. Cuma itu je, lepas tu start, lepas tu tak jadi dah lah. Okey. Kecuali kalau jadi tak minum Alfa. Kalau tak minum Alfa ikut. Dia senang. Dia nak jadi makan roti canai. Dia nak jadi balik kalau dia makan tepung banyak, makan tak jaga langsung, lepas tu tak minum Alfa. Dan tempoh masa dalam macam 3 minggu dia jadi lah. 3 minggu 4 minggu lebih dia jadi lah. Dia tak jadi immediately. Memang tak jadi immediately. Kembung apa semua teruk pun tak jadi immediately. Dia jadi lepas 3 minggu. 3 minggu kita bagi. Mana ada. Ada orang makan terus kena kembung, kena reflux, kena tekak. Yang tu yang baru, yang tu memang tak MBB langsung, hafal pun tak kenal, dia memang macam tu lah. Oh ya ke? Okey, apa untuk SVT ni senang kata dia, saya bagi bahasa mudah kekurangan potasium itu sahaja. Kekurangan potasium ni sebab kita pergi telan banyak sangat tepung, kita makan buah manis banyak sangat, lepas tu kita makan minyak sayur. Dia benda-benda ni kita nak jaga untuk tak jadi masalah insulin resistant lah. Bila kita jadi kita jadi masalah rintangan insulin ni, dia memang akan deplete, dia memang akan kurangkan storage potasium kita, menyebabkan jantung kita dia terpaksa buat kerja dia lah, iaitu dia buat short circuit, jalan yang pendek, dia buat shortcut yang menyebabkan jantung tu jadi laju, dudak. Tak perlu nak buat ablation lah. Macam saya tengok isteri saya ni, bagi saya dia tak perlu untuk buat ablation lah, yang pergi masuk wire dekat sini, pergi pasang mat peta kat sini, lepas tu dia pergi tembak laser, tu tak perlulah. Sebab diorang akan prepare kita, benda tu akan jadi juga. Sebab benda tu akan jadi juga. Dia takkan selesai, dia memang takkan selesai masalah. Sebab masalah yang utama adalah sebab jantung tu sendiri tengah buat kerja dia untuk memastikan host tu terus hidup dalam keadaan kekurangan mineral dalam badan. So cara yang terbaik adalah untuk dia kena buat hak tu jadi pound lah, sebab dia kena buat short circuit itu sahaja. So tu ada Nana tanya, Lady Boss nak tanya, ada tak jadi macam brain fog melampau? Macam saya ingat brain fog tapi sebab pergi tapi lepas 6 month liver patut dah okey balik, tapi macam tak okey. Efek sebab perut gak kan? Betul, makan tak betul kot. Sebab saya jadi macam tu masa mengandung. Masa saya mengandung tu, saya macam, suami saya cakap dengan saya ni, tapi saya macam apa dia cakap ni, suara dia tu macam cakap dengan aku ke. Lepas tu saya kena tanya dia balik, cakap apa tadi? Kita dah macam tiba-tiba hilang. Lama tak ada orang. Kadang pernah saya sekali bawa kereta, masa tu pregnant lah, bawa kereta, orang horn kat belakang sebab saya lost, duduk menung kat traffic light. Brain fog. Makan kena jaga lagi, kena betulkan lagi makan lah. Kalau macam tu tipu lah kalau cakap makan. Makan jaga. Yang dia makan tak jaga sangat lah, sebab apa-apa pun saya ada. Apa-apa pun kalau macam nak tanya apa semua soalan pun saya sendiri ada, tapi tu tak ada masalah lah. Tapi untuk orang kat luar tu dia jadi problem lah. Saya nak order, rindu nak makan tepung, nak makan tepung tak, dia taklah menjadi macam tak boleh makan langsung. Boleh je. Tapi tepung ni design dia boleh buat orang jadi ketagih. Dia makan sekali, lepas tu dia nak makan lagi. Lepas tu makan tepung, dia bukan makan tepung saja. Lepas makan tepung, orang tu akan lapar lagi. Dia lagi lapar sebab dia tengah spike dengan insulin. Lagi lapar lagi nak kena makan. So dia carilah nak makan nasi lagi lah, dia nak makan benda-benda manis. Lepas tu last kali tu dia bawa dessert pula kat atas, benda-benda gula apa, buah manis apa semua ni, baru dia rasa puas. So itu yang tepung ni punya problem. Okey.
sama saat kita tengok satu apa sama ke kalau berdebar-debar? Okey, kalau macam isteri saya tiba-tiba waktu malam lagi dia kata jantung ni nak berdebar-debar lain macam ni, saya kata tu bloated, masa ayang pi urut bagi dia sedawa, selesai masalah tu. Dia tanya sama ke? Tak sama. Tak sama. SVT dengan berdebar-debar ni dia tak sama. SVT ni dia datang macam ribut. Dia jadi berpeluh macam orang sakit jantung. Dia jadi berpeluh, jadi macam tangan kita ni pun shaking macam tu. Kalau macam berdebar-debar tu kita biasa je, kita rasa macam ni ada tak kena ni, lepas tu perut kita pun mesti rasa rasa tak kena lah badan, mesti akan sakit kat belakang ni. Ni tunjuk. Ni orang sendiri yang sakit ni senang cerita. Tak nampak lah, dia sikit. Okay, dia akan sakit kat sini. Ini kita ni antara kita punya tulang bontot kan. Ni pinggang. Sini dia akan rasa kat sini. Badan kita lekuk kat sini. Kita mesti akan rasa sakit kat sini. Dia start sakit kat sini, lepas tu dia akan rasa, mulalah kita rasa nak berdebar-debar. Bila kita mula rasa nak berdebar-debar tu, kita urut kat sini. Lepas tu dekat depan ni, dekat bahagian pinggang ni, urut kat sini. Lepas tu kat berikat ni. Lepas tu satu lagi dekat bawah, ni bontot, tapi dekat bawah ni. Seksinya. Kita urut kat sini. So bila kebiasaannya dia akan bagi pressure kat situ. Dekat belakang, dekat bawah, dekat area tulang bontot belikat, tu. Kalau belikat macam mana pula? Kalau sakit belikat macam mana? Kalau belikat kat sini, dia akan tarik sini kan. Cuba macam ni sikit. Ni macam ni tulang. Tak nampak lah. Okey. Dah. Kan ada kita punya panggil apa ni? Disc. Belikat tulang selangkar depan ni belikat. Iyalah, memanglah belikat ni, tapi kita panggil disc lah, senang. Disc, ada disc macam wings kat tepi ni. Kita gosok dia macam tu. Gosok dia, lepas tu ikut tulang belakang ni dekat area pinggang ni sampai dekat bawah apa? Bawah bontot ni. Bukan bontot tau, urut. Bawah dia ni urut. So celah paha. Dengan bahagian peha. Bagi kita sendawa. Lepas tu dia okey lah. At least, macam mana pun kena bagi sedawa. Kalau tak sedawa selagi tu masalah ada. Kalau apa, okey, tak apa, kita tengok isteri orang KL ke, terbaik jodoh orang jauh. Isteri orang KL ke? Dan ni orang Perak. Saya orang Perak campur ibu KL, ayah Perak. So jadi macam ni. Apa cakap Perak sikit. Orang Perak ada nama ni. Lama tak cakap Perak aja. Cakap Perak sikit. Apa khabar je lah. Apa khabar? Okey, apa bos semua jenis tepung ke yang tak boleh makan? Saya sekarang ni macam dulu saya bagi makan roti gandum lagi kan. Sekarang ni saya tak mau bagi makan roti gandum sebab lebih kurang sama saja. Saya bagi untuk makan tepung apa semua ni. Apa kalau nak ambil seminggu sekali untuk cheat day, untuk kita buat hari carb cycle kita tu kan, boleh ambil. Untuk hari carb cycle kita ambil. Tapi kalau macam hari-hari lain tak payah makan tepung-tepung ni. Tapi kalau macam dah sihat, kalau dah betul-betul faham MBB ni, dah faham betul-betul macam mana nak guna R5 Plus dalam MBB ni, boleh lah nak makan tepung, pandai-pandai ejah. Kalau senang kata macam ni lah. Kalau macam experience saya, sebab saya dia bukan gastrik saya pun. Dia mana gastrik dia ni? Memang gastrik selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat kan. Alhamdulillah. Tak, dia ni eksperimen ni saya jadi tikus lab dia. So kalau macam kita rasa kita makan tepung tu, kita buang air, kita rasa pedih bontot. Bontot kita duk rasa pedih gitu, maknanya mesti badan kita tak kena lagi. Kalau kita duk selepas buang air, kita rasa tulang belakang tu dekat bahagian sini ni yang lekuk ni kan. Ni satu spinal cord sini. Dekat sini kita still rasa sakit. Lepas tu lepas kita buang air besar tu, kita rasa kaki kita lembek, kebas, nak bangun tu rasa pening je. Lepas tu kita rasa bontot pedih.
Yang tu maknanya Makan tepung makan lah tu. tepung lah tu. Makan tepung ataupun karbo. Bukan, kata lainnya karbo. Dia lah. makan Sebab kadang orang tak makan nasi, dia makan kuih banyak. Dia makan mihun. Dia karbo lah tu. Dia tapi yang paling problem dia makan tepung, satu lagi makan buah manis. Ataupun dia ada ambil ulang lah makan buah. Ataupun dia ada ambil macam apa ni? Apa? Cuba cek belakang. Ada pula tukar paip tadi. Ada tukar paip pula dah. dia saya makan karbo lah kan. Macam adik saya, dia pregnant. Dia duk kata kat saya, dia tak makan manis. Mana ada makan manis, mana makan nasi. Mana ada makan nasi banyak pun. Tapi dia suka makan, dia tak minum air manis, dia kata. Dia kata kat saya, kamu gastrik kan, pregnant ni, memanglah kamu tak jaga makan apa semua. Lepas tu dia kata, tak ada, dia tak minum manis, mana ada. Tapi dia kuat makan nasi. Dia kuat makan nasi, dia makan bihun, makan kuih, and bla 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 kan. So selagi kita makan banyak karbo, walaupun kita tak minum air manis, dia no point. Sama juga macam pengambilan stevia. Macam pagi tadi ada seorang customer lah, dia kata elok kan ambil stevia ni. Bagi saya untuk ambil stevia tak ada masalah. Cuma kalau kita ambil stevia, dia tak sama macam ambil gula. Gula kita ambil dia rasa puas. Stevia ambil dia manis dekat kita punya tekak dengan hidung saja. Dia manis macam tu saja, tapi dia tak puas. Takut kalau kita ambil stevia dengan harapan orang ambil stevia ni dengan harapan dia rasa dia bila dia minum tu dapat manis tu rasa puas, tapi memang tak lah cerita dia, memang tak. Apa yang berlaku lagi, kalau dia ambil stevia, kalau dia tak puas, risau, dia pergi cari buah manis banyak, dia makan buah manis banyak, lepas tu dia pergi makan tepung pula banyak. Jadi efek dia lagi teruk lah. Sebab tu saya kata kalau nak makan gula pasir, ambil saja. Sebab dia tak sama. Sebab kalau kita rasa kalau kita rasa nak minum manis, minum je lah. Tapi janganlah minum bergelen-gelen. So sebab macam orang makan buah dalam kuantiti yang banyak, samalah macam kita makan gula. So bersederhana je lah semuanya pun. Betul tu, selalu sakit kat situ. Memang kalau kita bloated, kembung perut, dia memang akan sakit kat belikat. Kat belikat kan? Kan. Kalau sakit dada belah kiri tu pun sama juga angin. Sebab bila kita kembung tu kan, dia akan bagi pressure dekat kita punya perut dan akan tolak semua kita punya rib cage. Saya tak ada bangan. Alright. So dia akan tolak kita punya rib cage. Memang akan bagi pressure kat kita punya bahagian dada ni. So sampai dia akan satu tahap akan bagi kita sakitnya kat belakang ni. Allah, anak tu jangan tegur lah, nanti mama marah. So memang kena urut. Macam mana pun kalau jadi macam tu, urut. Kan dah sakit dada belah kiri, sama angin kan, macam mama selalu. Sakit. Okey, sakit dada belah kiri ya. Sakit dada di sebelah kiri, dia sakit belah ni. Dia terutama kalau sakit dada belah kiri, dia akan sakit bawah rusuk ni sekali. Dia rasa mencucuk, bloated dah tu. Dia sebab apa? Saat kita lama tak lukis, hari ni kita lukis lah sikit kan. Saya tak apa. Tekan. Mana dia? Design paper. Okey. Kita lukis sikit untuk menjawab soalan tu. Becek. Okey, start lah. So menarik sikit, ada tepi ni. Okey. Kalau kita sakit macam sakit rusuk belah kiri, kita kena faham ni kita punya perut kita ni, lepas tu kita punya usus, ni kita punya paru-paru ni. Kat sini dia ada bawah paru-paru ni orang panggil diafragma ni. Ada diafragma. Kita nafas, bukan kita dia nafas ke depan macam ni. Tak.
Dia sebenarnya kat bawah ni, dia kembang kecut kita punya paru-paru ni ada satu benda macam pump. Dia pump dia kembang kecut kita punya paru-paru. Okey. Kat sini ada hati, bawah ni ada hati, tepi ni ada hati sikit, besar sikit ni hati. Okey. Bila kita kembung, kita akan tekan kita punya perut ni ke atas, perut jadi kecil. Okey. So, bila kita kembung, cuba makan waktu kembung. Dia rasa kenyang cepat lah. Dia boleh makan 2-3 suap kan, lepas tu kenyang dah. Okey. Bila jadi macam makan sikit pun dah kenyang dah. Cara yang paling betul ya untuk pengguna MBB baru ataupun yang dah veteran tapi makan tepung juga sekali sekala apa semua kan. Cara dia adalah urut bagi sendawa dulu, lepas tu baru boleh telan makan. Kalau selagi tak sendawa, selagi napas tu rasa pendek, telan makan, boleh makan 2-3 suap lah. Lepas tu dah tak boleh makan dah. So, urut belakang, dia akan sakit belakang. Macam mana pun dia akan sakit belakang. Ataupun dia akan lenguh kaki. Ataupun sakit kepala lah. Tekan saja, bagi belahak, bagi sendawa keluar apa semua. Lepas tu boleh, baru rasa boleh napas habis semua dulu, baru boleh telan makan. Itu satu. Satu lagi, bila yang sakit rusuk tu sebab kita punya diafragma tu tak boleh kembang kecut. Dia kita ada pressure pada perut, dia tolak naik ke atas. Lepas tu yang ni pula tak boleh nak kembang kecut, memang sakit dah, terutama bawah rusuk kiri ni. So cara nak bagi selesai masalah, tekan saja kat area tu sampai belahak. Ataupun kalau susah nak sendawa juga, minum air kosong sikit, minum air suam sikit, lepas tu urut bagi sendawa. Macam tu. Kalau nak muntah-muntah biar, nak muntah-muntah saja, lepas tu barulah rasa lega. Apa beza? Ada tu yang urut empedu tu, apa beza? Okey, satu lagi, kalau macam sakit bahagian kebanyakan belah kanan, kita tahu dia sakit apa, belah mata ni sendirilah, kabuk belah kanan lah. Sakit semua kebanyakan belah kanan tu, orang kata ada masalah gallbladder kita punya empedu sikit. So kita ambil jari kita ni, tekan bawah rusuk kanan ni, urut bagi sendawa apa semua. Tak, bukan kamera ni. Kan, baru boleh hilang masalah tu. Kalau sakit belah kanan banyak lah, kalau sakit belah kiri banyak, memang belotik biasa lah. Urut bagi sendawa, hilang masalah. Itu sahajalah. Okey, ni okey, kita tengok. Okey, Puan Natrah pun ada mesej, tak apa. Kenapa lepas makan kita akan shaking, menggeletar dan berat badan letih. Shaking, menggeletar ni tengok lah sama ada kita baru okey. Bila kita ambil alfa ni, bila perut kita dah okey, sikit sibuk apa semua, baru kita boleh menyerap zat. Terutama kalau orang tu dah lama tak makan lemak ataupun tak makan daging, memang dia akan menggeletar. Shaking badan ni satu perkara yang biasalah sebab dia tak cukup jus empedu. Kalau buang air besar pun kita boleh tengok dia keluar colour orange. So slowly introduce untuk lemak, slowly introduce untuk daging lah. Tapi kalau menggeletar lagi tu, urut lagi badan apa semua, bagi sendawa apa semua. Dia tak apa. Untuk masalah Puan Natrah ni satu perkara biasalah untuk awal-awal. Betul. Okey, apa tu, kalau kepala kita sakit sebab apa ya? Adakah angin naik kepala? Angin dia tak naik kepala tak. Angin macam mana pun sekalipun dia ada dekat usus kita, cuma dia akan tekan saraf. Sebab yang mana daripada spinal cord kita tu, dia bercabang daripada kita punya saraf tunjang tu. Dia kata, nak kata spesifik ni, orang panggil saraf vagus lah, vagus nerve. Vagus nerve ni lah kontrol kita punya paru-paru, kita punya pergerakan MAC, migrating motor complex, kita punya kemuk usus apa semua dia kontrol. Tapi kalau kita bloated, kita bagi pressure dekat dia, satu badan akan rasa benda lain. Dia kembung kat perut, kembung kat usus juga. Dia tak kembung kat dia. Angin tu dia takkan boleh pergi mana. Dia takkan boleh pergi kat kepala, dia takkan boleh pergi kaki. Kalau pergi macam tu, mati orang tu. Kau jadi balon. Dia mati orang tu. Contoh kalau nak bunuh orang, senang saja. Ambil satu picagari, bubur udara dalam tu, kita cucuk masuk dalam apa badan dia, memang meninggal orang tu, confirm. Kenapa? Okey, hantu hari tu saya tiba-tiba rasa macam melayang. Terus perasaan jadi takut sampai getah mulut, fikiran jadi takut, fikir macam nak mati. Okey, untuk June Rizal ni sebab apa, reflux lah. Dia buat rasa macam melayang. Cuba cerita sikit pakai vertigo B tu macam mana dulu? Ini dia vertigo kan? Vertigo jugalah ni kan? Dia vertigo lah sebab dia reflux. Dia macam isteri saya sendiri pun macam dia complain telinga berdesing. Okay. Dia akan jadi telinga kita kejap-kejap berdesing. Saya pernah kena dalam setiap 5 minit kot dia akan berdesing. Setiap 5 minit dia akan berdesing. Tu maknanya kita still makan, kena jaga lagi, kena kurangkan manis. Saya sampai tak makan kuih lah, sebab saya suka makan kuih.
ibu saya suka buat kuih. Family saya memang suka masak. So memang saya suka makan kuih, makan lontong, makanlah kuih muih apa karbo ni memang sangat banyak lah. Memang sangat banyak lah saya makan. Memang akan jadi macam tu. Kita akan jadi kita berdesing, kepala kita macam kita lewat sikit makan tu, kita akan jadi bergetar ni, tangan ni akan bergigil-gigil ni, rasa macam tak tahu sebab tak kena kan. Lepas tu macam saya punya condition dulu sampai saya takut nak bangun tidur, nak buka mata tu pun saya dah, adakah aku bangun hari ni akan pening. So saya sampai nak buka mata tu saya akan fikir sambung tidur lagi lah. Sebab takut nak buka mata, nanti rumah berpusing-pusing rasa kan. Lepas tu kita muntah kat situ, satu hal lagi nak kemas lagi, macam tak apalah, tidurlah dulu. Tapi masih tak kahwin lagi kan. So jaga makan lah lagi, betul-betul jaga makan lagi. Selain tu minum pun kena. Macam saya suka minum air. Kalau setengah orang, tak tahulah, air paling susah jaga kot. Kebanyakan orang susah jaga air. Sebab kita nak minum manis tu sebab. Lagi satu saya suka tu. Allah sedapnya. Milo tabur. Dah lah Milo, kita tabur lagi kan. Kan sedap kan. Jadi macam double the chocolate macam tu. Double the chocolate. Double the chocolate dan kita pun double lah the trouble. Okey. Untuk ada komen Mel's WP Cam. Okey, saya dah beli Hafai, dah minum 2 kali, terus rasa badan tak sedap. Macam rasa tak ada perubahan. GERD still ada, vertigo pun ada. So macam mana tu? Okey. Untuk minum 2 kali. Dia baru minum 2 kali. Okey. Dia awal-awal memang dia akan reflux. Sebab tu kita untuk Hafai ni saya nak minta Hafai, harga Hafai ni dia bukan pada harga produk ni saja tau. Harga Hafai ni kalau saya kata nak kata macam mana, saya sebenarnya tersilap buat ni lah, tersilap percaturan, tersilap buah harga pada benda barang sebenarnya. Yang paling mahal saya bagi percuma. Yang paling mahal adalah MBB, makan bagi betul. Makan bagi betul itu adalah solution. So saya tengok kebanyakan orang dia ambil Hafai Plus ni, dia kata makan Hafai Plus ni selesai masalah. Tak, benda tak semudah macam tu. Sebab saya punya style adalah pulih total daripada orang ada masalah kecil manis, ada masalah darah tinggi, masalah kolesterol. Orang kata diabetik ni, progressive chronic disease. Saya ada berapa banyak orang, terutama saya punya staff sendiri, yang bekas pesakit kecil manis. Benda satu perkara yang mustahil lah. Bekas pesakit kecil manis, satu benda perkara yang mustahil saya boleh buat. Orang ada masalah darah tinggi, makan ubat darah tinggi bertahun-tahun tak selesai masalah. Ikut MBB, ambil Hafai Plus, selesai masalah darah tinggi. Orang ada masalah kolesterol, dia risau untuk betul. Saya terang betul-betul apa tu kolesterol, macam mana, apa yang perlu risau pada bacaan kolesterol supaya dia faham. Untuk masalah kolesterol ni, lepas tu saya akan advise dia sama ada perlu atau tak perlu. Lepas tu pergi minta nasihat doktor sama ada perlu atau tak perlu untuk kurang. Sebab saya ni tak ada title doktor lagi. Tunggu 7 tahun lagi saya pergi kutip. Untuk geram sebab saya saya orang tak banyak appreciate untuk betapa detailnya saya design MBB ni. Orang tak appreciate betapa detailnya. Saya bagi percuma sebab saya tahu orang yang ada masalah pengadaman ni selalu tak boleh nak bekerja, selalu tak boleh nak function sebagai manusia normal, tak boleh nak function sebagai manusia normal. Jawab kat dia dulu. Minum 2 kali rasa badan tak. Okey, so untuk WKM minta praktis MBB. Kalau minta pergi balik dekat seller tadi. Okey, minta kata saya nak join group untuk MBB. Nanti seller tu akan bagi lah. Kalau beli dekat Shopee memang tak dapat lah. Sebab tu harga Shopee ni dia tak terkawal RM75 apa semua, dan saya tak bagi servis untuk dia memang tak hilang vertigo saya tak bagi servis MBB. Sebab servis MBB ni hanya dibagi untuk jualan pada harga runcit. Sebab saya nak kena bayar staff saya yang akan train untuk MBB ni. 24
Boleh kata 24 jam lah melayan orang. 24 jam seminggu. 24 jam seminggu. Dan saya rasa Tolonglah appreciate diorang, kesian. Dan saya bayar gaji pun tak banyak tau untuk apa dietec saya ni. Betul. So minta betul-betul appreciate. Kerja amal. Macam kerja amal lah. So minta betul-betul appreciate MBB ni, appreciate MBB. So untuk males WPCM, apa kalau dua section tu baru sangat. Saya pun macam tuan kan ni. Saya pun macam tuan juga dulu. Saya pun ada masalah gastric GERD, anxiety. So bangun pagi tu memang benda, kalau macam saya pedih perut, saya bukan pedih yang biasa. Orang selalu macam, kenapa perut saya pedih ni? Saya tak ada macam tu, nak tanya pula kenapa pedih-pedih. Dah berguling-guling dah ni, menangis-nangis sebab sakit. Lepas tu memang akan jadi pening. Kepala saya memang siap-siap akan pening, muntah. Bangun pun saya nak kena papah lah sebelum ni kan. So kalau macam saya punya condition tu, saya rasa lebih teruk. Tak tahu tuan punya condition macam mana, tapi saya punya condition tu memang teruk. Dan saya ambil masa 3 bulan untuk saya boleh, itu pun dengan saya sendiri monetize. Saya monitor sendiri, makan dengan minum air yang banyak juga. Setiap hari saya akan make sure saya minum air banyak. Saya ambil masa 3 bulan. 3 bulan bersamaan dengan berapa kotak alfai. So 3 bulan baru saya okey daripada sebab kita makan setiap hari. Kita bukan minum alfai. Sebab alfai ni bukan ubat, dia suplemen. Kalau you nak relax, okey, makan, you akan dapat 4 jam relax sebab you makan ubat. Dia akan cut you punya rasa sakit apa semua, dah pain killer kan. So kalau alfai ni, saya sendiri pun tak percaya ke dah. Kahwin berbau kenal, patut kahwin. Alfai ni saya sendiri pun tak percaya. Saya ni memang orang yang sangat, saya ni seorang yang sangat skeptikal lah. Saya faham untuk orang yang tak mau beli alfai apa semua, tak percaya MBB apa semua, saya faham. Sebab orang macam saya consider saya highly educated punya person lah. Saya consider saya highly educated. So untuk orang yang macam orang saya yang lepasan universiti apa semua ni, tambah sampai saya graduate architect yang memang susah gila babi, tak ingat nak graduate nak graduate ni kan. Okey. Lepas tu tiba-tiba nak kena apa kata alfai ni pula bagus lah sangat, apa semua boleh selesai apa semua lah. Ayah saya yang buat matang ni, ayah saya yang buat. Saya cuma perincikan dia lagi lah untuk alfai plus. Ayah dia buat, saya kata ayah dia buat, memang dia kata best. Okey. Gila tak nak kata best. Bapak sendiri buat. Okey. So lepas apa nak cerita, daripada skeptikal. Saya skeptikal apa semua, tapi bila saya tengok orang duk makan apa semua ni ada improvement apa semua, lepas tu orang duk komplain pergi hospital, turun hospital apa semua, saya kata rawatan hospital sangat-sangat bagus. Cuma bagi saya personally, kalau untuk emergency memang sangat tip top. Takkan ada orang boleh beat servis hospital, terutama servis hospital dekat Malaysia memang gila tak ingat punya champion. Tapi untuk rawatan jangka masa panjang, saya kata sepatutnya ada combination daripada segi penjagaan, lifestyle, diet, cara hidup harian. Yang tu yang paling penting. Sebab kalau selagi dia tak ubah cara tu, selagi tu sebab itu adalah punca penyakit. Core dia. Selagi dia tak ubah benda tu, yang banyak MBB ni duk train orang dengan pengambilan suplemen, dengan cara makan apa semua, selagi tak ubah tu, pesakit tu dia akan makin lama makin teruk, dan akan berlakunya penambahan ubat sikit lah kali sampai cukup satu toolbox. Okey. Macam ubat saya pun mesti jajan Panadol tu. Macam isteri saya sekarang, macam isteri saya dulu, ubat dekat rumah tu boleh berbungkus lah. Boleh buat, orang panggil jajan lah, jajan setiap ada apa Panadol kan. Kalau makan Panadol, even makan Panadol pun dia akan bagi efek juga kita, lepas tu kita akan sembelit. Dia akan sembelit. Saya akan sembelit. Yang tu yang saya minta untuk MBB, macam apa MBB ni sendiri minta appreciate betul-betul lah. Cuma sebab
MBB ni How-Fi ni ada tempat nak komplain sebab dia apa produk tempatan je kot. Dia macam tu lah So kita boleh komplain. Kalau macam Panadol, you nak pergi komen kat mana Panadol? Dia orang dah ada macam semua adalah di bawah tanggungjawab anda. Cuba kalau How-Fi buat macam tu, semua di bawah tanggungjawab anda. Mampu tobatlah orang takkan beli lah. Tak ada. Orang tu tinggal kami macam How-Fi ni memang tak lepas tangan lah. Kalau orang cakap tu lah, kalau macam orang buat pandai lebih dengan saya apa semua, dia kata makan produk ni nanti jadi apa-apa sakit buah pinggang dia lepas tangan. Memang nak kena dengan saya. Memang nak kena. Saya ni orang yang macam orang masukkan duit dekat saya tu kan. Macam dia beli sekotak How-Fi kan, lepas tu dia masuk bagi saya tu satu benda yang sangat berat tau. Bagi saya satu benda yang sangat berat. Saya lebih risau bila sale tu banyak. Yang tu saya risau. Banyaknya nak jaga. Saya risau sebab banyak nak kena jaga. Saya risau sebab tanggungjawab tu berat. Saya bukan seronok sangat, tapi kalau sale sangat kurang tu saya risau jugalah macam mana aku nak belah family aku, macam mana aku nak maintain company aku ni kan. Tapi kalau sale terlampau banyak, saya akan risau, kata mampu aku ni macam mana aku nak jaga semua orang ni. Benda tu berat. Dan saya kata tak ada satu pun syarikat suplemen dekat Malaysia yang buat servis macam saya, yang betul-betul care pasal setiap pengguna. Dan saya sebelum tu saya minta maaf juga lah kan. Saya minta juga. Masa saya sebagai seorang manusia ni ada 24 jam saja. Saya kena bahagikan masa saya dengan family saya sendiri. Sebab family saya kerja apa semua sekalipun saya buat adalah untuk isteri dengan anak-anak dengan keluarga saya lah. So masa mereka ni saya akan sediakan satu portion untuk masa saya lah. So masa saya kerja ni sangat-sangat terhad. So saya minta maaf lah untuk soalan yang tak terjawab, untuk call yang tak berangkat. Dan percayalah kalau dalam pukul 9 sampai pukul 5 petang tu, kalau call tak berangkat, maksud dia saya tengah on call dengan orang lain. Saya on call dengan orang lain berapa jam lagi tadi Bi? On call dengan orang? Dia on call kemarin Kenduri bila? Wedding cousin saya, dia on call setiap 15 minit. 15 minit rest, lepas tu call lagi. Sampai saudara mara semua tanya, mana Azwan? Oh, dia tengah jawab customer. Mana Azwan? Dia tengah jawab customer. Dia kata, busy betul Azwan. Tak tahulah bila masa dia ada masa. Macam tu. Saya akan call orang tu, saya akan spend masa dalam sejam. Sebab benda ni saya kena explain benda medical term ni banyak yang rumit apa semua. Betul. So saya punya mission untuk How-Fi ni, bukan untuk How-Fi, mission saya untuk MBB ni adalah menyampaikan maklumat perubatan terkini dalam bentuk yang paling mudah sampai orang tak sekolah pun boleh faham apa yang saya sedang sampaikan. Tu satu. Sebab tu saya kena tukar lenggok bahasa saya. Untuk setiap orang punya level education dia tu, saya kena tukar saya punya lenggok bahasa. Kalau orang ni mengaji tinggi, saya boleh explain lebih detail. Kalau orang yang ni tak mengaji tinggi, saya kena guna analogi, guna banyak analogi. Yang ni macam hammer, yang ni macam mesin basuh apa semua, untuk dia faham konsep saya tu, supaya semua orang boleh dapat benefit lah, berdapat kefahaman. Yang tu yang banyak masa saya habis dekat situ. So minta maaf yang mana saya tak terjawab tu, dan saya akan cuba jawab balik lah. Sebab mesej saya masuk macam ayat terjun, call saya masuk lagi macam ribut. So saya akan layan yang mana saya sempat layan sahaja. Kalau yang mana tak sempat layan tu, minta maaf. Mesej saya lagi, spam saya, lepas tu saya akan jawab lah satu-satu. Okey, mana dulu masa mula saya rasa jantung berdebar, lepas tu rasa seram sejuk. Sekarang semua dah tak ada. Yang masih saya rasa sekarang ni rasa tercekik di leher. Okey, untuk Siti Liana Ahmad, mula tu akibat kekurangan potasium, kita top up How-Fi, lepas tu kembun dah kurang apa semua. Okey lah, selesai banyak masalah, seram sejuk semua selesai masalah. Maksud dia badan tak dalam keadaan simpatetik dominan, dia tak dalam keadaan stres. Dah okey banyak dah. Yang masih saya rasa sekarang ni rasa tercekik leher. Okey, itu kadang-kadang kalau reflux acid reflux, memang dia akan buat rasa tercekik dekat leher. Tu perkara yang biasalah. Kalau sekali dah tercekik dekat leher tu, dalam masa seminggu juga kot nak hilang tau. Dalam masa seminggu juga nak hilang. So jangan bagi reflux dan seminggu lepas tu dia hilang lah benda tu.
Jailah sini, jangan risau. Okey, ya setiap hari rasa macam tu. Kalau hujan memang lagi perik lah. Siapa minyak angin pun tak jalan. Saya tak boleh tidur sampai makan ubat tidur je. Okey. Try ni. Apa nama ni? Kami massage. Tak tahulah, bukan saya nak promote sangat pun Hantu punya bini. Kena jujur kan? Bukan. Sebab saya pakai ni, lepas tu dia kena kentut je lah kan. So saya pakai ni sebelum tidur. Dan dia tak payah nak, kita tak tahulah, wallahualam lah orang lain kan. Tapi saya pakai, saya tak perlu banyak urut. Dia pun bukan rajin sangat ni nak mengurut. So saya pakai ni, sapu kat mana yang sakit tu. Dia tak macam minyak, sebab dia memang lotion lah, kami massage lotion. So memang macam lotion. Kita just pakai, sapu je kat mana. Macam selalu saya sapu dekat belakang sebelum saya tidur, ataupun tapak kaki dengan ni panggil apa, lipat-lipat ni? Pelipat. Saya akan sapu kat situ. So far saya pakai. Dia kan, saya ni barang eksperimen dia je. So saya pakai okey lah. Kita tak perlu urut banyak sangat pun, kita dah suka kentut pakai ni. Dia memang akan sedang buang angin lah. Memang sedang buang angin. Untuk kami masa lotion ni, Ustaz bagi orang nampak ah. Bagi orang nampak Ustaz. Bagi orang nampak Ustaz lah. Nampak lagi? Clear? Tak. Dia tak zoom lagi ya. Allah. Tu. Belakang sikit. Tu. Okey, Calming Massage Lotion. Okey. Calming Massage Lotion ni dia dibuat untuk orang yang ada kulit sensitif. Kulit sensitif maksud dia tak boleh sapu minyak panas. Yang ni dia peppermint, aloe vera and peppermint. Lepas tu dia serai wangi, halia, pudina, minyak kayu putih, aloe vera, herba susu nabi, daun sirih, limau kasturi. Benda-benda Allah. Dia untuk create satu efek yang sejuk, pakai sejuk. Tapi dia sentiasa merangsang untuk senang bagi orang tu buang angin lah, senang kentut. Apa maksud kan? Cerita sikit. Maksud saya, dia baru lepas kemo yang terakhir, alhamdulillah. Dia kena kanser cervix. Lepas tu dia yang minta kita orang keluarkan ni, sebab dia kata dia pakai ni, dia punya kan, orang-orang lepas kemo dia akan kebas kulit ni. Kebas rasa tak sedap badan. Kebas rasa macam mana saya pun tak tahulah kan, tapi dia kata kebas lah. Tapi dia akan sapu ni, dia yang suggest kat kita orang untuk keluarkan. Sebab dia kata lepas dia pakai, dia rasa selesa, dia boleh tidur. Dan kebas-kebas yang lepas kemo tu dia rasa selesa lah, hilang kan. Tak tahulah hilang ke macam mana, saya pun tak pastilah. Sebab sebab ni saya cakap berdasarkan apa yang dia cakap. Sebab dia kata dia pakai, lepas okey. Dia rasa selesa, dia boleh tidur. Sebab orang kemo tahu je lah dia punya condition macam mana kan. Siapa yang tahu, siapa yang tak tahu. Tak tahulah, saya beritahu lah. Okey. Dia banyak orang komplain asam melayang. Asam melayang ni sebab acid reflux. So saya lukis details. Saya lukis tak detail pun, saya lukis conteng-conteng untuk semua orang faham Okey, senang kata ni kita punya saluran tekak lah, esophagus kita ni, esophagus. Okey. So kat sini kita punya perut. Okey, kita punya perut macam tu. Okey. Dekat kita punya cabang-cabang kita punya antara trakea, kita punya yang saluran nafas kita ni dengan kita punya belakang dia tu ada kita punya esophagus. Dia bersambung dengan satu benda orang panggil tube eustachian. Tube eustachian ni dia bersambung terus dengan bahagian tengah telinga kita. Okey. Dan benda ni dia sambung connect terus dengan kita punya dan benda ni dia sambung dengan satu benda orang panggil salus paruh bulat. Salus paruh bulat ni sambung dengan kita punya mata sekali lah, sambung kita punya eyes. Okey. Kegunaan tube eustachian ni macam ni, UATHTCHIN. Okey, kegunaan tube eustachian ni adalah untuk balance tekanan luar, outer pressure ni dengan tekanan dalam badan kita. Okey, contoh nak bagi orang faham adalah bila kita naik kereta kan. Kita naik kereta, okey tu kereta kita. Okey, kereta. Lepas tu kita naik satu kawasan yang tinggi, naik atas bukit. Oh, naiklah atas bukit kan.
Okey, apa yang berlaku bila kita low pressure kat luar saja, kita telinga kita rasa kedap. Faham? Tapi bila kita telan air liur, dia buka balik. Boleh dengar balik. Bila yang tu kegunaan tube eustachian tu dengan apa, dengan dia punya kesinambungan dengan kita punya bahagian tengah telinga kita. Okey, itu satu. Okey, bila kita reflux, asid ni dia satu benda yang mengesah. Dia akan mengesahkannya tube eustachian sebab dia ada dua tube. So kerengsaan tu dia berbeza. Yang ni mungkin lebih, yang ni mungkin kurang. So dia akan ganggu kita punya bahagian tengah telinga kita. Bila ganggu kita punya bahagian tengah telinga kita ni, dia akan dia kedap, berdesing ataupun panas rasa. Okey, start dari itu saja dia akan ganggu kita punya salur separuh bulat yang untuk balance kita ni. Okey, balancing salur separuh bulat ni kerja dia untuk balancing. Bila dia terganggu saja, dia tak boleh nak detect pressure. Orang tu satu dia akan rasa macam ala atas boat, satu lagi dia rasa nak melayang macam naik lift. Sebab apa? Sebab salur separuh bulat tu dia connect dengan saraf dengan kita punya mata. Contoh nak bagi tahu faham lagi, bila orang tu buat helikopter, dia pusing satu tempat, pusing. Salur separuh bulat tu kerja dia nak balance. So dia akan efek dengan mata kita sekali, coordination mata kita sendiri lah. Itu dia rasa macam, ui, apa ni. Yang ni untuk menjawab akibat masalah acid reflux menyebabkan berlakunya perasaan nak melayang tu. Itu sahaja. So bila tak ada masalah acid reflux, keradangan dekat kita punya tube eustachian tu boleh reda balik, boleh repair sendiri balik. So tak ada lah perasaan melayang tu dah. Itu sahaja, bukan masalah darah tinggi ataupun nak mati dah. Okey. Tips dia jagalah makan. Mana boleh dapat lotion ni? Lotion ni boleh order terus. Sekarang ni semua Dietech ataupun dropship sudah terbuka untuk boleh order dah sekarang lotion ni. Okey, di Langkawi mana boleh dapat lotion tu? Saya tak tahu ada dropship dekat Langkawi tak, tapi lotion ni memang semua dah ready stock. Semua lotion semua dah ready stock, semua dah boleh order. Asal tuan nak tanya, saya dah amal offline dan MBB kemung dah tak ada dapat, cuma reflux tu kejap ada kejap hilang. Sekarang ni rasa takut sikit sebab badan dia kurus sampai jadi pihak. Tak kurus jadi sampai tahap mana kurus tu. Okey. Untuk masalah Cik Jules Skyline, Cik Jules Skyline ni kamu dahsyat betul. Okey. Untuk nak hilangkan reflux, total reflux, ambil probiotik. Ambil probiotik yang 5 CFU dia 5 bilion ke atas. Lepas tu waktu kita start introduce probiotik awal ni, dia memang nak reflux juga. So kita berhenti isat. Lepas tu kita sambung balik, bagi hilang reflux tu, bagi hilang berangin tu. Lepas tu kita makan balik probiotik. Makan sampai boleh makan probiotik tu. Lepas tu satu, jangan tak makan santan ke sayur keras ke apa semua. Makan lah. Makan. Santan tu sangat bagus, sayur keras tu sangat bagus, sayur cruciferous ni sangat bagus. Tapi cara dia intro slow perlahan-lahan. Kalau kembung, kita berhenti sat, lepas tu kita intro balik. Berhenti sat, lepas tu kita intro balik. Berhenti sat, kita intro balik. Sebab apa? Sebab untuk orang ada masalah SIBO, kita kata dia punya gut microbiome dia ni tak balance. Ada jenis bakteria yang dia tak ada dalam tu. So kita kena introduce balik. Bila kita introduce makanan contoh macam santan, awal-awal memang tak boleh makan, memang nenek kembung. Tapi bila kita lama-lama kita introduce benda tu, perut tu akan provide certain enzyme untuk menghadam gula dan lemak pada menghadam gula santan tu sendirilah. So makin lama makin okey, makin lama makin okey. Jangan tak makan. MBB ni semua makan sedap-sedap. Macam semalam saya duk post dekat grup MBB lah, bagi orang faham. Orang duk takut nak makan, contoh macam Ustaz saya buka dark scarf pula dah. Macam saya duk resign lah. Saya duk macam ni. Asam pedas. Okey, saya buka asam pedas. Tu dia gambar asam pedas. Okey. Tengok makan. Orang takutlah nak makan asam pedas ni sebab orang dia selalu salah anggap kata makan pedas tu reflux. Cuba cerita sikit. Makan pedas. Tak tahulah. Saya makan pedas tu kewajipan. Sebab tak makan pedas tu lah je cantik ni. makan pedas memang dia antioksidan. Makan pedas memang jadi cantik. So mintalah makan pedas. Cuma untuk baru yang pengamal MBB baru yang masih reflux teruk apa semua lagi, perut tak apa nak okey lagi, kurangkanlah sikit pedas. Itu sahaja. Tapi pedas wajib ada dalam makan. Baru kita mau lalu nak makan. Kalau dia tak pedas tak sedap lah nak makan. Tengok orang Siam tu makan pedas. Cantik je sebab antioksidan. Makan pedas. Kerap makan pedas. Nak makan lemak ke apa semua, nak ke santan apa semua. Ulun makan vitamin C
je. Makan vitamin C tak jadi. Dia kena makan betul makanan lah. Okey, apa antioksidan paling senang. Saya tu tengok macam isteri saya lah. Isteri saya kalau dulu memang tak larat nak buat kerja apa semua, tapi sekarang dah powerful lah. Banyak energi, banyak tenaga. Dia kalau nak bangun pagi, dia bangun pagi awal lagi pada saya kerja nak tidur saja. Dia bangun pagi awal lagi apa semua. Dia lebih banyak tenaga lah, lebih banyak tenaga daripada dulu. Hormon tak apa nak balance. Sekarang dulu muka bercerawat, sekarang tak bercerawat. Tengok betapa flawlessnya dia sekarang ni, cantik. So orang duk fikir kalau macam nak cantik kena pakai macam produk apa, macam mana dia kata, pakai produk apa, produk muka lah kebanyakan. Nak kena pakai serum apa semua. Yang tu secondary. Dia tak apa nak penting. Yang penting adalah kita punya perut tu sendiri. Jaga perut. You are what you eat. You are what you eat. Jaga perut, dia akan reflect dekat kita punya penampilan. So kalau nak jadi cantik, nak jadi hormon balance, tak mau jadi masalah fibroid, tak mau jadi masalah cyst ovari. Kalau orang kata masalah hormon, masalah fibroid, masalah cyst ovari, saya kata isteri saya paling awal kena kalau dia makan daging. Orang kata makan pengambilan saturated fat menyebabkan kena masalah cyst ovari dengan fibroid. Saya kata isteri saya patutnya paling awal kena. Sebab saya suka makan daging. Sukalah sangat. Dia sampai dulu tak reti masak. Sekarang dia dah master lah masak daging. Sebab Allah lupa nombor keluar. Sebab saya suka daging. Saya sangat suka daging. Daging kambing, daging asal daging lah. Lupa nak berkeluar. Selagi dia halal lah kan. Lupa nak berkeluar peti, daging pada peti naik masak dulu biasalah dulu. Tapi tak tahulah, orang kata makan daging ni sembelit. Saya punya anak umur setahun, umur 6 bulan dah boleh makan. Tapi tak adalah umur 6 bulan tu bagi makan daging. Saya bagi makan daging hancur. So far alhamdulillah anak saya kalau makan daging je mesti buang air besar lancar. Mesti dia buang. Kalau dia tak makan daging, dia akan budak kecil kan suka sembelit sebab dia orang kurang makan. Sebab kita kontrol dia, duk bagi makan nasi banyak sebab supaya dia kenyang sentiasa kan. Kau tak ada kacau mak dia. So duk bagi anak makan nasi. Lepas tu orang takut nak bagi makan daging sebab kata nanti anak sembelit. So far saya alhamdulillah, saya bagi anak saya makan daging tak pernah sembelit. Dan dia tak pernah, kalau macam dia sembelit tu, kalau saya tak bagi, dia memang akan sembelit. Dia akan duduk kat setempat, dia akan macam tapi kalau makan daging dia macam tahu dia dah buang air besar dah. Okey, apa Asad kita nak jawab untuk soalan satu. Okey, Al-Naidi Albani, saya sudah stop minum Afai sebab saya rasa makin hari makin sakit badan saya dan kaki sampai ke mulut rasa panas je dan mulut terasa makin kering sebab dia reflux. Untuk Cik Al-Naidi Albani, minta apa macam ni lah. Saya rasa satu dia punya Afai Plus. Okey, tak apa. Minta kontak saya akan masukkan dalam grup MBB ya. Sebab Afai Plus ni dia kena ada cara nak guna dia. Dia tak boleh guna membabi buta. Kalau guna membabi buta tak ada orang guide, memang tak jadi. So minta kontak saya 012-503-77753 WhatsApp sebab kalau call memang saya ikut tak berangkat WhatsApp saya. Dan saya akan message balik. Okey tu. Buntung rasa pula takut 12 tercongok kat meja dapur macam tu 100%. Takut ada mimpi pukul 12 malam pula lepas ni. Apa pula ada mimpi? Jahat risau pula takut pukul 12 je tercongok kat meja dapur macam dulu. 100% sembuh ya, takut ada MBB pukul apa pun tak ada. Both terjah lagi. Dulu berat 9, sekarang 50, MBMI dah 21.5. Okey. Dulu berat 68, sekarang okey. Kalau awal-awal ni memang kita akan kehilangan berat badan. Satu sebab masalah Allah, kalau macam Cik Julia sekarang makan banyak pun akan kurang berat badan lah. Jangan risaulah. Lagi panik sebab saya dah buat kerja ni lama dah. Saya jumpa banyak jenis orang yang mana bila berat turun dia makan lagi banyak, lagi turun berat badan lagi lah. Panik dah makan banyak, lepas tu sampai satu tahap tak boleh nak masuk dalam mulut. Nak makan tapi tak kenyang, nak makan sikit dah kenyang, nak makan sikit kenyang. Tak apa. Untuk Cik Jus sekarang jangan risau sebab apa yang kita hilang adalah hilang berat air. Lepas tu akibat masalah rintangan insulin tu dia menyebabkan kita pakai muscle sebagai kita punya sumber tenaga. Jangan risau, sampai satu masa nanti kita boleh pakai lemak balik sebagai sumber tenaga dan berat badan akan kembali stable. Jangan risau. Perkara biasa. Saya boleh cakap macam ni sebab saya dah jumpa beribu orang dah benda yang sama. Tapi kalau dia
badan dia naik pun, kalau macam saya dulu, kalau badan saya naik, dia akan besar kat muka dulu. Tapi sebab saya setiap malam saya akan minum Alphite sebelum tidur. Memang saya dah biasa kan, saya selesa macam tu. So sebelum tidur saya akan minum Alphite. Kan bila kita buang air, kita kerap buang air, dia tak simpan air kot. Bagi saya lah, dia tak simpan air. So bila berat badan saya naik pun, muka saya tak gemuk, tak simpan air. Tak so simpan. jadi curve elok je lah. Jadi oval. Okey. Sebab kata anak saya jadi oval. Okey, dah okey, Tuan Azwan, kenapa kadang-kadang kita rasa penuh parut bila dah minum Alphite? Okey, untuk awal-awal memang dia akan jadi macam tu lah. Bukan untuk awal-awal, untuk orang lama pun kalau dia termakan tepung ke apa semua, dia bloated. Bloated saja tu, bukan ada apa pun. Dia bloated sebab panas perut tu, bloated ya. Bagi sedawa dia hilang lah. Okey, terima kasih, nanti saya buka link tu. Okey, alamak, lambat masuk. Apa ni? Kena makan pedas lah nampaknya. Makan tak ada masalah. Okey, ini diet. Betul ke makan daging merah naik? Cantik. Makan daging darah naik. Selalu orang cakap macam tu. Adakah mitos si mata-mata? Okey. Makan daging merah untuk orang yang lama tak makan daging, memang dia akan naik. Satu, sebab apa? Sebab punya jus empedu pun tak cukup. Dia memang akan bloated. Dia akan buang air besar, keluar warna kuning. Tak ada masalah. Kalau dia makan lama nanti, makin lama makan, dia akan jadi back to normal balik. Tak ada masalah langsung. Dan badan mood dia akan jadi lagi okey. Kalau makan daging tak menyebabkan darah tinggi, kolesterol dan kencing manis. Okey, untuk Mary Claire. Okey, untuk Mary Claire Sylvester, kalau tuan daging tak menyebabkan darah tinggi, kolesterol dan kencing manis. Kolesterol tak ada masalah, darah tinggi adalah satu keperluan, dan kencing manis tu kalau terlampau banyak makan tepung, makan buah manis, memang kena kencing manis. Daging tak ada kaitan pun kat sini. Okey. Dulu pagi minum air kosong dapat baru buang air besar. Sekarang ni buang air besar 2 ke 3 kali baru dapat buang. Layan Alphite dah 9 hari. Apa sebab? Okey, untuk tuan Wan Syam, lebihkan makan lemak, lebihkan makan daging, insya-Allah senang buang air besar, kurangkan sayur. Okey, apa masalah saya ini sebenarnya? Dah cek jantung, dah cek darah semua okey. Saya ada simptom pening kepala hanyut akibat masalah vertigo, iaitu akibat masalah acid reflux menyebabkan masalah vertigo. Tinggal berdesing bersama, berdebar-debar sebab kembung, tekak perit sebab acid reflux. Macam ada benda yang sangkut sebab acid reflux, rasa masam pun sebab acid reflux. Ada saja yang sangkut, rasa macam sesak nafas sebab perut kembung, hidung pun nafas sangkut sebab acid reflux. Apa masalah saya ni tuan? Akibat masalah SIBO dan semua yang saya cakap tadi. Solution adalah praktis lah MBB ni, lepas tu ambil lah Alphite Plus, tolonglah buat, selesai masalah. Okey. Semua orang rasa benda sama. Semua untuk Tuan Irwan Farizal, semua orang benda yang sama. Saya dulu sebelum isteri saya pun dah lalui benda tu semua. Cuma kadang-kadang tu macam dia tak tahu kan, makanlah laksa satu hari, lepas laksa. Kalau lepas tu komplain sikit kepala. Kata. Lepas tu komplain lah, sakitnya kepala ni, kenapa sakit kepala, tapi tak cakap pun kat dia makan laksa. Dia yang benda-benda yang macam semua yang customer semua alami tu kan, style macam Puan Natra ke apa semua, Irwan Farizal semua, isteri saya dah lalui dah semua tu. Semua tu saya sendiri ada duk tepi dia, saya sendiri yang duk repair dia ni. So semua dia yang cerita masalah ni semua dah saya khatam dah lah. Apa kata tak makan sebab saya apa korang buat tu saya buat dah. Dia balik kerja, saya macam kalau satu hari tu saya akan sakit kepala ke apa ke, bila dia tanya saya kata, oh tak ada apa, makan okey, pantang je, jaga je makan. Padahal nanti saya cakap dia marah, boleh bergaduh. So saya kata saya tak makan apa. Pada besok tu dia dah okey, baru bagi tahu sebenarnya semalam makan laksa 3 pinggan. 3 pinggan sampai. Okey. Waalaikumsalam tuan. Masalah saya sekarang pening melayang dan tubuh lesu je. Tuan, buat blood test semua normal. Apa masalahnya tuan? Saya confused dengan diri ini dah masuk 10 bulan macam ni. Pening melayang sebab reflux, tubuh lesu sebab ada masalah SIBO, buat blood test semua normal. Memang normal, takkan lari pun. Apa masalah ni tuan? Confused dengan diri dah masuk 10 bulan macam ni. Saya kata untuk Tuan Arif, kalau dah ambil Alphite Plus, praktis MBB ni bagi betul lah. MBB makan betul. Saya suka saya ingatkan dekat orang adalah, saya memang suka ingatkan, Alphite Plus ni tak mahal. Alphite Plus ni tak mahal. Yang mahal dia adalah servis
MBB tu sendiri. Servis MBB ni yang dah menyelamatkan banyak orang supaya boleh buat kerja balik jadi manusia normal. MBB ni yang sangat mahal. Saya boleh jual saya patutnya jual MBB ni lebih mahal pada Half5 Plus sebab MBB ni servis dia 24 hour. So minta hargai, minta appreciate betul-betul. Okey, apa berbalik kepada apa? Okey, apa lagi nak tambah lagi cerita ni? Tapi inilah Cik Arif tu memang saya dulu walaupun saya pening apa semua selalu keluar masuk hospital apa semua tu, saya pun sama juga darah stable apa semua stable tapi kita duk rasa pening. Saya belajar kat Kelantan. So bila benda-benda macam ni berlaku, orang akan kata saya kena buatan orang. So kita ni orang Melayu memang didedahkan benda-benda macam ni daripada kecil dekat movie apa semua. Dan kita nak expect apa, kita mesti lah terpengaruh juga kan. Kita duk kata kita ni kena buatan orang, siapa lah nak buat aku ni. Okey. Rasa hot sangat lah orang nak buat. Hot sangat ni orang nak buat. Tak ada benda apa tu. Jangan kemakan je. Macam yang saya letak tepi ni, saya punya untuk setiap pembelian Rail B dan Rail C akan ada satu kad. Akan ada satu kad untuk pembeli dia lah. Yang ni adalah kita punya ethos. Ethos ni bermaksud kita punya ideologi, apa yang kita bawa dan apa yang kita percaya. Okey, macam saya baca satu-satu Dia hello rebels. Untuk kita sendiri, bagi saya semua rebels lah, sebab kita against satu sistem. Okey, saya percaya cara berfikir bagi mereka yang menggunakan produk dan khidmat MBB adalah berbeza dari mereka yang lain. Sebab kita percaya ada satu solution lagi yang lebih baik daripada apa yang sedia ada sekarang. Okey, kita sering dianggap bermasalah, rebel, hanya kerana kita percaya ada jalan dan cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu selain dari yang telah ditetapkan oleh sistem ni. Sistem ni maksud dia kita punya cara sistem perubatan sekarang apa yang ada lah. Kita percaya ada yang lebih baik sebab ramai daripada kita punya customer semua yang pergi hospital patah balik, bukan kat sini minta orang faham, bukan saya cakap servis hospital tak baik. Cuma apa yang menjadi masalah adalah cara rawatan dia tu tak melengkapi sepenuhnya pada diet lifestyle yang kena ubah. Yang mana saya provide MBB semua ni. Produk dan servis MBB saya ni dibina berasaskan idea ini untuk complement apa yang tak ada. Okey, saya tahu mereka akan sindir, akan ada sindiran, tak bersetuju, mereka akan mengecam, cakap kita gila. Tapi dalam kegilaan tersebut kita nampak kewarasan kerana kita tahu dan faham apa kita buat. Sebab tu MBB ni saya suruh orang faham kita punya konsep, faham kita punya teori, faham kita punya practicality tu macam mana supaya kita boleh manipulate, baru orang boleh cakap kat kita. Sebab kita boleh terang satu dengan detail sebab kita tahu dan faham apa kita buat. Lepas tu hanya orang gila yang percaya bahawa mereka mampu mengubah dunia adalah mereka yang mengubahnya. Orang akan cakap, macam banyak orang cakap saya gila lah, saya gila. Kita against satu sistem yang well established dan kita cuba buat satu benda yang baru. Saya tak peduli pun sebab saya tahu apa yang saya buat ni ada result, ada impact terhadap dunia. So saya nak semua orang berjuang untuk satu cause ni lah. Kita hidup Azuzana. Kacau lah orang duk bagi speech ni. Okey, macam tu lah. Sebab tu saya sertakan ni untuk setiap pembelian Rail B, Rail C supaya orang boleh sentiasa diingatkan kepada kita punya perjuangan lah. Okey, salam tuan, kalau ambil Afai separuh malam bolehkah? Boleh, tak ada masalah. Okey, bagi tengah saya makan tempoyak terus sakit perut sangat dan teruskan ke hospital cucu ambil edisi. Terus kerosakan pagi remote risau dan datang perut rasa tak sedap. Oh, jangan tempoyak tu kuat sangat tu, sabarlah Sat nak makan tempoyak pun.
Tak apa, tak apa, tak, Kan? tak apa, tak ada masalah, tak ada masalah. Dia sekejap je recover, lagi pun baru 17 secik awal lagi. Tak apa, jangan risau. Saya dah makan sebelah paket tadi, ambil nasi lemak lepas tu kembung. And kadang-kadang malah ada macam pening sikit siang. Okay, ada kari, adakah sebab sejuk tu? Tak, sebab kembung. Ambil nasi lemak santan, tak ada masalah, boleh. Ambil nasi lemak, esok tu bagi reda sat, lepas tu ambil nasi lemak lagi, lepas tu nak kembung sikit lagi, lepas tu ambil nasi lemak lagi sampai boleh makan nasi lemak tu sendiri. Macam tu cara dia. Bila kena penyakit ni sampai nak cari bomo untuk ubat saya pun macam ni. Sekarang tuan, betul ke kalau kena penyakit GERD ni tak boleh buat kerja berat, tolong bagi. Okey, untuk Rusnani. Okey, Rusnani. Okey, dia boleh buat kerja berat. Cuma nak buat kerja berat tu lah. Bila kita kembung, susah cerita ni. Ni elok saya cakap je lah. Okey. Bila satu kita ada masalah insulin resistant, memang kita akan hilang berat otot. Bila kita ada hilang berat otot, kita nak angkat benda yang dulu kita boleh angkat, sekarang ni dah tak boleh dah. Kita kena buat balik lah, tu satu lagi. Bila kalau kita kembung, kita angkat apa-apa saja kita angkat macam ni, kita akan contract kita punya muscle abdomen. Bila tekan saja memang rasa sesak nafas lah. So kalau sebelum nak buat kerja berat apa semua tu, bagi sendawa dulu, lepas tu buatlah kerja berat. Lama-lama tak perlulah dah buat macam tu. Okey, J Lambung, sekarang saya dah bebas dari penyakit GERD selepas dengar nasihat tuan. Alhamdulillah, terima kasih tuan J Lambung. Okey, macam itulah bos. InsyaAllah niat menyebabkan ilmu Allah bantu mudah-mudahan. Terima kasih Puan Fat, terima kasih. Tuan, hobi saya suka berjoging. Ada masalah tak kalau macam saya pesakit GERD 1 minggu 3 hari jogging? Tak ada masalah. Untuk Tuan Hasham, saya rasa jogging tu bagus. Paling bagus sprinting lah, buat yang 50 meter. Yang tu lagi bagus pada jogging. Okey, Alhamdulillah tanya. Okey, baik, terima kasih semua. Sebab saya pukul 3 lagi ada orang nak main office, so saya kena prepare siap-siap lah. Bila nak kena balik macam mana tak apa, cerita ya. Okey, nak tengok boleh nak tengok bolehkah minum susu soya, adakah teringin tu? Macam mana tu? Tak faham. Tak dijawab tu soalan tu, macam mana tu? Nak tengok boleh ke minum susu soya, adakah tak faham lah ya. Okey, untuk makluman semua, untuk orang yang dah lama menunggu, untuk yang dah lama menunggu, untuk Real B dan Real C, shipping untuk Real C dengan kami Masa Lotion akan dibuat pada hari Rabu. Real C dah siap dah, kami Masa Lotion dah siap dah. Untuk yang order hari Rabu ni kami akan buat shipping. Tapi kalau yang untuk order set Real B dan Real C hari Jumaat ni baru kami boleh shipping. Minta maaf, terima kasih. Terima kasih yang sabar menunggu tu, lama betul menunggu tu. Saya ucapkan terima kasih sangat-sangat. Terima kasih sangat. Real B dengan kami Masa Lotion, yang ni ada kotak dia tak bawa pula. Yang ni semua ni akan di ship. Ada yang mana order Real C hari Rabu ni akan buat shipping, yang mana order set hari Jumaat ni akan buat shipping. Okey, tak kerja, dia masih menunggu keputusan apa pun, masih follow MBB dan keadaan saya agak okey dari sebelum. Alhamdulillah. Ya, sekarang hafal ya perlu tak perlu MBB bersihat tetap Aisyah. Okey, asal tuan nak tanya kenapa tepung tak boleh tepung ni dia sebabkan jadi masalah di tangan insulin yang sangat cepat, so janganlah. Saya dah banyak kali makan ubat klinik dah habis, tapi masih perubahan macam sedia ada. Asyik penat. Alhamdulillah banyak perubahan saya rasai dan okey, baik, terima kasih banyak. Kalau mau minum susu bolehkah macam Anili? Oh, jangan. Bagi saya jangan. Susu ni hanya untuk budak umur lahir sampai 2 tahun. Settle, tak payah minum dah mengarut dah. Jangan duk minum. Lebih pada tu jangan duk minum. Minta balik. Sebab susu ni, cara nak produce susu tu, lembu tu dipaksa sentiasa dalam keadaan boleh menghasilkan susu, dia cucuk hormon apa semua. Minta study pasal industri susu ni sendiri, baru kita tahu kualiti susu yang kita minum tu. Tak akan lalu nak minum susu ni. So janganlah minum susu. Ingatlah,
Jijik. Geli. Okey, susu soya tak boleh ke? Susu soya pun saya kata tak payahlah, tak ada keperluan, jangan duk minum, tak ada keperluan. Tak ada keperluan, jangan duk minum. Minumlah sirap. Minum sirap kan lagi elok, tak ada masalah. Minum sirap. Susu soya tak payahlah. Susu soya sekali dia jadi masalah gangguan hormon, sekali dia jadi masalah gangguan hormon estrogen, sekali dia jadi masalah fibroid, sekali dia jadi masalah cyst, sekali dia jadi macam-macam benda bukan-bukan. So tak payahlah, janganlah. Susu kambing. Okey, untuk susu kambing saya sendiri personally dalam bidang bancuh susu dululah, isteri saya tahu. Susu kambing orang suruh pakai 20% saja. 20% tu pun dah cukup banyak dah. Kalau orang bancuh lebih saja pada situ, dia akan bawa hamil. Orang tak lalu nak minum. Dia buat suruh saya minum. Saya pernah buat untuk isteri saya 100% susu kambing. Dia tak lalu nak minum. Hamil. Kalau pure punya hamil takkan boleh minum. So orang buat selalunya 20% maksimum, baki dia creamer dengan gula baru sedap nak minum. Dia sama juga macam brand-brand besar-besar lah, brand-brand kopi, brand-brand minuman koko apa semua. Saya sebut nama brand, orang marah. Sebab benda-benda macam tu. So saya kata jangan nak minum sebab memang tak sihat. Tapi yang ori susu kambing okey juga kan? Okey juga, minum okey. Kalau minum okey. Kalau macam ori susu kambing, macam isteri saya kata dia dulu minum okey kot. Original punya lah. Susu situ jual macam tuan, okey macam tu tuan, okey tak payah. No need. Tak perlu. Gula tak boleh minum langsung ke tuan? Boleh minum sirap sedap. Gula bukan, saya macam pendapat saya, lagi elok ambil gula daripada kita ambil stevia. Sebab apa? Dia ada reason. Sebab bila kita cut gula, kita tak ambil gula pasir, kita akan ada satu ketagihan sebab gula ni ketagihan dia macam dadah. Dia macam dadah. Dia efek dengan kita punya endorphin gland apa semua untuk produce yang hormon ceria apa semua tu. Okeylah, tak apalah tu. Okey. Bila kita tak cut gula, dia akan jadi ketagih. Aku nak mana? Kalau minum stevia, dia tak puas. Dia tak dapat nak scratch the itch, orang putih panggil. So dia sekali dia pergi cari tepung, dia pergi cari buah manis, dia pergi makan lagi banyak apa semua untuk mencari kepuasan tu sendiri. Lepas tu ditambah-tambah pula orang kata buah gula natural, tak berpenyakit. Mohong. Banyak orang customer saya yang vegetarian, kerja makan buah manis apa semua ni, ada masalah fatty liver, ada masalah jantung, ada masalah semua sekali jenis benda, masalah metabolic syndrome, semua dia ada lengkap, komplit. So dia tak makan daging pun, tak makan lemak, tapi ada semua komplit masalah. Macam mana tu? Kalau orang kata makan daging dengan lemak menyebabkan jadi masalah jantung, masalah apa semua, dia pun ni tak makan langsung tapi ada masalah yang sama. Maksud dia dekat sini adalah benda yang buah manis dengan tepung. Problem yang paling besar sekali. Gula bagi saya tak ada apalah. Jadi tangan kuning. Ya, jadi tangan kuning. Okey, saya pernah ada customer yang makan, dia kata dia takut nak makan gula, tapi dia makan buah dia makan buah manis kerap. Setiap hari dia akan makan berapa? Sebiji betik. Dia sebiji betik. Esok dia makan buah lah macam-macam, buah naga apa semua, sebab doktor kata buah ni gula yang bagus. Doktor tu tak terang detail dekat dia, sebab orang kita ni dia ambil semua benda mudah aja. Kata buah bagus, dia pergi telan, dia tak tahu pula buah ni tak boleh telan banyak. Okey. So dia pun pergi telan dah. Masa sebulan dia tengok tangan dia, apa jadi colour kuning ni? Mata dia jadi colour kuning. Check dekat doktor, dia kata ada masalah fatty liver. Saya kata macam ni senang, stop makan buah, stop makan tepung. Kalau nak makan gula, makanlah, ambil sikit buat minum air sirap, tak ada masalah. Dia buat macam tu, dalam masa sebulan tu selesai masalah dia. Itu saja. So gula ni ambil lah. Bagi saya gula tak ada masalah, gula pasir ni tak ada masalah. Ambil. Lagi bagus daripada ambil stevia, sebab dia boleh puaskan ketagihan tu. Dia macam penagih dadah lah.
Kalau pendaging dadah ni dia cucuk, dia duk ambil dadah berkualiti tinggi, lepas tu tiba-tiba tak ada pun, lepas tu dia pergi ganti dengan benda lain, tak boleh scratch the itch dia tu, lagi banyak dia cucuk, lagi banyak cucuk untuk dapat dia punya high tu. So itu je cerita dia. Tapi kalau tak mau ambil gula ni, kelamaan potonglah sikit. Kalau tak mau ambil, tapi kalau saya kata ambil je lah, tak ada masalah pun. Sebab tu kita kena belajar MBB ni, belajar dia punya idea, konsep betul-betul. Okey, baik, saya rasa dekat sini saja saya punya live ni. Sebenarnya okey, Azhar Sharif, tuan, apa minum yang sesuai untuk orang yang ada sakit gastrik kalau kopi Nescafe Milo tak sesuai? Okey, saya sebab tanya soalan macam ni, so saya bagi tahulah jawapan dia. Okey, Real B dengan Real C rasa orange, Real B ni rasa mango. Saya buat untuk secara spesifik untuk address masalah tuan yang tuan alami sekarang ni. Kalau tak boleh minum kopi Nescafe, minumlah Real B, Real C. Sedap, memang sedap, dan akan bantu tuan untuk rasa puas lepas makan. Sebab tu saya letak gula sikit. Saya ambil gula apung. Okey, kata gula apung macam mana? Gula merah ha? Tak, ikut. Kalau gula merah boleh saya ambil, tak ada masalah. Okey, baik. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak sebab bersama saya isteri cepat cakap. Bagi sepatah dua kata untuk kita punya viewer. Bagi sepatah dua kata. Terima kasih semua sebab tengok saya live bersama suami hari ni. Nak kata apa? Kalau macam siapa yang still rasa melayang ke telinga berdesing tu kan. Semua tu take time. Tama-tama orang yang baru ambil Alfai, sebab saya punya condition yang teruk, yang bangun pagi je melayang, sampai kena papah, mana nak muntah saya muntah lah, pun ambil masa dalam 3 bulan. 3 bulan ke tahun lah. 3 bulan pertama saya baru okey sikit. Setahun baru saya boleh ada keberanian, tak ada anxiety apa semua. Kalau tak tu comel isteri tuan Azwan. Terima kasih. Janganlah. Lepas tu kalau macam orang saya ni cepat takut. Anxiety panggil apa? Anxiety kan? So cepat takut. Macam kalau saya bawa kereta, orang horn sikit pun saya dah menggelabah dah. Ada polis pun, masa tu saya tak ada lesen. Polis buat roadblock. So saya pun alamak, ada polis macam mana ni. Saya pun buka tingkap, kena berhenti tepi ya tuan. Kenapa kena berhenti tepi? Oh, saya tak ada lesen tuan. Polis tu pun kata saya, ya silakan berhenti tepi. Dan saya punya jantung masa tu tak tahulah cakap macam mana, kata-kata sampai saya sesak nafas dekat situ. Polis tu bagi saya duduk. Duduk dulu puan. Duduk. Jadi kalau kita macam mana pun kita amal Haufai ni, sebab bukan kata tuan, puan ke cik, akak ke kan, bukan kata awak semua je tak percaya suplemen. Even saya sendiri pun mula-mula dia bagi, saya kata ini sebab ayah dia punya produk. So dia kata best lah, mesti dia kata best, takkan kata best kan. So saya pun memang tak pernah ambil suplemen. Lepas tu saya amal, dan bila saya amal take time dalam 3 bulan macam tu, baru saya start boleh buang air besar apa semua. Sebab saya memang ada masalah sembelit daripada kecil. Kalau ada arwah opah saya, dia boleh cerita lah macam mana, sebab dia jaga saya. So benda ni bukannya sebab Haufai ni bukan ubat. Haufai ni bukan ubat yang kita makan lepas tu dia tak sakit. Dia ambil masa. Lepas tu kita kena jaga makan. Macam mana pun ambil Haufai, jaga makan dan jaga makan. Ni saya bagi analogi lah supaya sedang faham Okey. Ni kita ada sebatang kayu. Okey. Kita punya niat adalah untuk nak ambil paku ni, bubuh atas kayu ni, lepas tu kita nak paku lah dia kan. Okey. Perbuatan untuk nak paku ni kita boleh guna macam-macam. Kita boleh guna kepala, kita nak guna kotak pun boleh, kita nak guna apa-apa cara pun boleh. Tapi yang paling efektif adalah guna hammer. Kita guna hammer untuk ketuk masuk paku tu. Okey. Hammer tu adalah tools, alat.
alat tu adalah Half5 Plus ni. Okey, Half5 Plus ni. Perbuatan mengetuk paku tu adalah kita punya MBB, dia punya solution untuk masukkan paku ni ke dalam kayu tu. So, Half5 Plus ni hanya tools yang membantu mempercepatkan, memudahkan kerja. Yang paling efektif, memudahkan kerja. MBB tu adalah perbuatan yang mengetuk tu. Paku masuk ke dalam. So kalau kita kalau kita punya tools tak efektif, kita pergi guna tangan, boleh, tapi tangan luka lah, tak efektif kot, dia jadi benda lain. Sama juga guna kepala, boleh pun boleh, tapi tak efektif, dia jadi benda lain pula kuatan yang kita perlu selesaikan. So 2, 3 benda, 4 benda kita kena fikir. Tapi kalau kita guna tools yang sepatutnya, guna hammer, pap, ketuk, pup, selesai masalah. Kita boleh ketuk paku lain lagi. So yang itulah analogi saya bagi untuk MBB dengan Half5 Plus ni. Bila tengok puan sembuh anxiety, yang lain pun boleh sembuh. Memang sangat-sangat banyak boleh sembuh, tak ada masalah. Memang sepadan tu Azhar Hanser, isteri cantik, alhamdulillah. Visit my IG. Okey, baik. Buka sikit. Okey Ustaz, untuk ni sebab saya panggil isteri saya ni, so dia nak letak sikit dia yang produk lah. Okey lah, dia pun berniaga juga, dia nak panggil dia bukan senang. So, dia kena ada barang dia sikit. Okey, cerita sikit perniagaan. Saya tak apa, visit je lah, nanti apa-apa tanya. Okey, isteri saya ni dia buat apa perniagaan ni, dekat IG tu Housewife Studio. Housewife Studio ni barang-barang yang dia buat lah, interior, barang interior design ni, rumah macam ni, dia buat makarame ni apa semua. Untuk letak, buat sendiri, bukan orang duk tanya saya beli kat China ke apa ke, tak, semua saya buat sendiri sebab saya memang student design. Memang semua saya buat sendiri. Lansir ke, baju ke apa, semua saya buat sendiri. Okey, yang tu dia. So tengok tu, pasu dengan makarame memang style lah. Memang style. So apa mana belinya. Okey, apa-apa pun nanti boleh pergi melawat lah untuk Housewife Studio. Nanti saya letak dunia link untuk apa ke dia punya, yang mana berminat kan. Saya letak link. Buka sekali lagi ke orang nak tengok. Tekan Housewife Studio tu. Okey, Housewife Studio kot, yang mana nak join kan, macam mana nak tengok apa barang yang berniaga ke apa semua, boleh saja, silakan. Yang minat interior pun kita boleh share, yang siapa yang ada bidang interior ke, ada jual barang pun, saya tak jual barang saya je, saya promote orang punya sekali. Okey, MBB tu untuk apa? MBB ni makan bagi betul. Dia jangan ingat untuk Half5 ni yang paling mahal, tak. Servis MBB tu yang paling mahal. MBB tu makan bagi betul. Nanti minta kontak saya dan saya akan masukkan grup MBB. Okey, untuk Cik Elnadi Elbani. Okey, baik semua, terima kasih banyak-banyak. Sebelum saya tinggal, Real B dan Real C semua akan ready stock by this Jumaat. Saya minta maaf sangat-sangat kepada yang ramai menunggu apa semua. Barang semua akan keluar by Jumaat. Lepas tu kita tengok review masing-masing macam mana. Tak tahu sebab saya memang suka sangat. Yang ni favorite isteri saya lah. Kami masalah lotion ni dia memang favorite dia lah. Mana tak nampak. Tak nampak ya. The fokus dia tak berubah. Okey, tak apalah. Nanti saya akan post gambar apa semua. Okey, baik. Terima kasih semua. Baik. Berkata apa? Assalamualaikum. Bye bye. Terima kasih. Yang penting MBB. Okey, bye bye.